Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada anak-anak murid Cikgu Syah. Hari ini kita akan belajar mengenai tata bahasa. Okey, sedia maklum, sebelum ini di tahun 1 dan di tahun 2 kita telah belajar tata bahasa kan? Jadi, ambil masa ini untuk kita membuat ulang kaji.
ke sekolah bersama kawan-kawannya. Kita nak gantikan nama Abu itu dengan kata ganti nama diri yang sesuai, iaitu contohnya Abu pergi sekolah. Abu pergi ke sekolah. Dia menaiki bas. Dia pergi bersama kawan-kawannya. Jadi tidaklah kita nak sebut Abu berulang kali. Jadi kita guna kata ganti nama diri ini untuk menggantikan nama tersebut, iaitu dia. Okey. Kata ganti nama diri ini terbahagi kepada pertama, kedua dan ketiga. Kita lihat apa itu kata ganti nama diri pertama. Okey. Kata ganti nama diri pertama ini seperti aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita. Menunjuk kepada kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi itu ialah kata ganti nama diri yang pertama. Okey, cuba lihat perbezaan dengan kata ganti nama diri yang kedua pula. Lihat, kata ganti nama diri kedua ni menunjukkan kepada orang yang kamu bercakap. Anda, awak, engkau, kamu, tuanku, kalian. Jadi kata ganti nama diri yang pertama tadi menunjukkan kepada diri kita sendiri. Kata ganti nama diri kedua menunjukkan orang yang kita hendak bercakap tu. Okey, manakala pula kata ganti nama diri ketiga menunjukkan orang lain yang kita hendak bercakap dengan orang yang kedua ni tadi. Okey, contohnya dia, mereka, beliau, baginda. Okey, contoh perbualan antara cikgu dengan Ali. Ali, kamu tahu tak mereka tu dari murid-murid SK Mebau. Kamu tahu tak mereka itu, tadi kamu bercakap dengan Ali, betul? Bila kita bercakap dengan Ali, kita guna Ali, kamu tahu tak? Kata ganti nama diri yang kedua, kamu. Kita nak bercerita lagi dengan budak lain, tentang budak lain tadi. Kamu tahu tak mereka itu dari sekolah Mebau. Mereka itu menunjukkan orang lain. Faham? Okey, kalau faham, kita lihat ke slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya ialah kata kerja. Apa itu kata kerja? Okey, lihat perkataan kerja. Lihat perkataan kerja. Apa kerja kamu sekarang? Apa perbuatan kamu sekarang? Ini yang paling senang kita nak ingat. Kalau lihat kerja, lihat saja perbuatan kita. Jadi sekarang kamu buat apa? Belajar kan? Sekarang kamu sedang buat apa? Menonton video cikgu ini, betul? Okey, lihat, kita akan kupas lagi, kita akan terangkan lagi macam apa itu kata kerja. Okey, kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Yang cikgu cakap tadi, perbuatan yang kamu buat sekarang. Okey, bagi cikgu contoh kata kerja yang kamu tahu. Apa contoh kata kerja yang kamu tahu? Okey, itu ialah contoh-contoh kata kerja. Di sini ada dua jenis kata kerja, iaitu kata kerja aktif transitif dan juga kata kerja pasif. Mesti kamu pernah dengar kan kata kerja aktif transitif dan juga kata kerja pasif. Contoh kata kerja aktif transitif ini senang saja kita nak bezakan dia dengan pasif. Okey, lihat mengemas, lihat Okey, Hana mengemas bilik itu. Imbuhan yang digunakan ialah me. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Fuad menendang bola itu. Imbuhan me juga digunakan untuk kata kerja ini. Jadi, dalam ayat ini kata kerja aktif transitif kerana mempunyai imbuhan me. Kalau kamu nampak me, imbuhan ada me, mesti ianya ialah kata kerja aktif transitif. Okey, apa beza dengan kata kerja pasif? Okey, kata kerja pasif ni kita lihat perbezaannya ialah di
dikemas. Bilik itu dikemas oleh Hana. Dikemas dan disertai dengan oleh. Itu ialah pasif. Ingat pasif mesti ada di dan oleh. Lihat contoh yang kedua. Bola itu ditendang oleh Fuad. Mesti ada di, mesti ada oleh. Itu ialah kata kerja pasif. Faham sudah? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada slide yang berikut. Okey, kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kata adjektif ini senang saja cara nak ingat ya, iaitu kalau perkataan itu boleh kamu boleh cari perkataan berlawanan bagi perkataan itu. Contohnya, perkataan tinggi. Apa lawan tinggi? Lawan tinggi ialah rendah. Itu ialah kata adjektif. Senang saja. Ataupun gembira. Apa lawan perkataan bagi gembira? Apa perkataan yang berlawanan bagi gembira? Sedih. Betul? Itu ialah kata adjektif. Kalau kamu dapat cari perkataan berlawanan bagi perkataan tersebut, itu bermaksud itu ialah kata adjektif. Okey, kita lihat. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat sesuatu. Sifat sesuatu ni seperti ciri-ciri. Besar, kecil, warnanya apa, biru kah, merah kah, cantik kah, hodoh kah. Itu semua ciri-ciri, itu semua sifat. Okey. Lihat jenis-jenis kata adjektif. Yang pertama, sifat. Baik, jahat, rajin dan lain-lain lagi. Seterusnya, warna. Warna ada hitam, ada putih, kuning, biru dan sebagainya. Seterusnya ialah bentuk. Bentuk ada bulat, segi empat, segi tiga, apa lagi ada, dan sebagainya. Banyak lagi bentuk-bentuk kan. Okay, seterusnya ialah jarak. Jarak jauh ataupun jarak itu dekat. Contoh ayat yang cikgu boleh bagi. Sekolah saya jauh dari rumah. Sekolah saya sangat dekat sahaja dari rumah saya. Macam itulah contohnya. Okey, cara berjalankah? Macam mana cara cikgu berjalan? Pantaskah? Perlahankah? Itu cara. Okay, seterusnya ialah perasaan. Manusia semua ada perasaan. Perasaan gembira, perasaan sedih, perasaan apa lagi ada? Teruja, marah, itu semua perasaan. Okey. Jenis yang seterusnya adalah waktu. Waktu cepat, waktu lewat. Seterusnya adalah ukuran. Contohnya ukuran tinggi, rendah. Apalagi ukuran panjang, pendek. Semua itu ialah ukuran. Semua itu termasuk dalam kata adjektif. Okay, akhir sekali ialah panca indera. Panca indera ini ialah hidung, mata kamu, telinga, lidah, semua itu ialah panca indera yang kamu guna. Ataupun kulit kamu, sentuhan, kamu menghidu, kamu melihat, kamu mendengar. Jadi daripada kamu hidu, kamu boleh hidu bau wangi, bau busuk. Ataupun daripada kamu dengar sesuatu benda yang sangat bising ataupun suasana yang sangat sunyi. Itu ialah panca indera. Panca indera ini termasuk juga dalam kata adjektif. Faham? Senang saja kata adjektif ini. Kalau kamu nampak perkataan itu boleh dilawan, boleh cari perkataan yang berlawanan, itu ialah kata adjektif. Okey, seterusnya ialah kata sendi nama. Kata sendi nama ini biasanya berada di depan kata nama. Apa yang saya maksudkan di sini? Kita lihat seterusnya. Contoh. Okey, di rumah saya. Rumah saya ini ialah kata nama. Betul? Rumah ialah kata nama. Betul? Okey, di ini merupakan kata sendi nama. Okey, contoh ayat yang cikgu boleh bagi. Buku itu di rumah saya. Buku itu di rumah saya. Di ialah kata sendi nama. Okey, seterusnya. Kata sendi nama yang kedua ialah oleh. Lihat di mana tempatnya. Di hadapan kata nama khas kan. Sebab Abu ni nama orang. Jadi kata nama khas. Okay, seterusnya dari. Yang keempat ialah daripada.
Yang kelima ke. Yang terakhir ialah kepada. Okey, contoh ayat dari ini tadi, saya baru balik dari kebun durian. Sekarang kan musim durian, jadi saya baru balik dari kebun durian. Contohnya dari ialah kata sendi nama. Okey, seterusnya ialah daripada. Contoh ayatnya ialah kuih donat itu diperbuat daripada tepung. Kuih donat itu diperbuat daripada tepung. Okey, seterusnya kata sendiri nama ke. Contohnya, Saiful pergi ke tandas. Saiful pergi ke tandas. Dan akhir sekali kepada. Dania memberikan pensel itu kepada Ahmad. Jadi Ahmad ini ialah kata nama khas sebab nama orang. Senang kan? Kalau kamu nampak di, oleh, dari, daripada, ke, kepada, semua ini ialah kata sendi nama. Semuanya ialah kata sendi nama. Faham sudah? Apa itu kata sendi nama? Okey, seterusnya kita lihat penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ini digunakan sebelum sesuatu kata nama. Okey, mungkin kamu tak faham. Kita lihat contohnya. Biasanya penjodoh bilangan ini digunakan untuk menunjukkan jumlah atau bilangan. 1, 2, 3, 4. Itulah jumlah. Itu ialah bilangan. Kita lihat contoh supaya kamu lebih faham lagi. Orang. Contoh penjodoh bilangan orang. Cikgu bagi ayat contoh ayat untuk orang. Ada 2 orang budak lelaki sedang bermain guli. Sedang bermain bola di hadapan rumah saya. Ada 2 orang lelaki. Maksudnya ada berapa orang di sana? 2 orang, betul? Kalau seorang saja macam mana? Jadi ayatnya ada seorang budak lelaki sedang bermain bola di hadapan rumah saya. Itu contoh kita guna penjodoh bilangan orang. Okey, yang kedua ialah biji. Biji ini ialah digunakan untuk benda-benda yang kecil, yang bulat, yang kecil biasanya lah. Okey, apa contoh penjodoh bilangan biji ni? Kita ambil batu. Batu, guli, apa lagi yang benda-benda kecil? Sebiji apa lagi? Dan juga buah-buahan. Kita boleh guna buah-buahan dengan menggunakan biji ini sebagai penjodoh bilangan. Contoh apple. Apple ialah buah-buahan, betul? Jadi macam mana cikgu nak gunakan biji penjodoh bilangan? Biji ini penjodoh bilangan dalam ayat. Okey. Saya makan sebiji apple. Saya makan sebiji limau. Ibu membeli 2 biji tembikai. Faham cara nak menggunakan biji ni? Okey, biji ni biasanya untuk buah-buahan ataupun benda-benda yang kecil. Okey, seterusnya lihat ekor. Okey, pernah dengar kan? Bukan ekor kucing, bukan. Ini ialah penjodoh bilangan. Biasanya ekor ni memanglah untuk haiwan, semua untuk haiwan. Jadi kalau kamu nak kata kamu ada 3 kucing. Jadi penjodoh bilangan yang digunakan ialah saya ada 3 ekor kucing. Saya ada 3 ekor burung. Contohnya kan ada haiwan burung kan? Burung ialah haiwan. Jadi penjodoh bilangan yang digunakan ialah ekor. Saya ada seekor kura-kura. Maksudnya kamu ada satu kura-kura lah di dalam rumah kamu tu yang kamu jaga. Jadi itulah gunanya penjodoh bilangan ekor. Biasanya untuk haiwan. Okey, seterusnya. Okey, buah. Buah pula bukan bermaksud buah-buahan yang kamu makan ni, bukan. Buah ni merujuk kepada penjodoh bilangan untuk benda yang besar. Benda yang lebih besar daripada biji ni tadi. Biji ni tadi kan kecil-kecil kan? Jadi buah ini digunakan untuk benda yang lebih besar. Contohnya rumah,
kereta, sekolah, buku, beg, kerusi, meja, televisyen, apa lagi, kipas. Contoh ayat. Khalid mempunyai sebuah rumah yang sangat besar. Abang membeli sebuah basikal. Itu contoh-contoh buah, bukan buah-buahan. Contoh yang salah. Okey, contoh yang salah. Saya makan buah apple. Bukan salah. Saya makan buah apple tu bukan. Saya makan sebuah apple bukan. Salah juga. Kalau apple tadi kita guna apa? Biji kan. Saya makan sebiji buah apple. Saya makan sebiji apple. Bukan saya makan buah apple, bukan. Dia mesti ada sebiji ataupun 2 biji ataupun 3 biji buah apple. Bukan saya makan 3 buah apple. Bukan. Salah jangan keliru Biji untuk buah-buahan. Buah ini bukan untuk buah-buahan. Buah ialah benda yang besar, digunakan untuk benda yang besar. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang lebih besar daripada biji. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, seterusnya ialah kaki. Kaki ini bukan kaki kamu. Kaki ini kita guna untuk mengira benda-benda yang berkaki. Contohnya kan ada macam payung. Cuba kamu lihat
daun, berbola, lelaki, jejari. Okey, contoh macam mana boleh jadi dedaun? Dedaun ni kata ganda daripada perkataan daun. Daun-daun. Jadi kalau kita nak separakannya, mestilah gunakan dedaun. Sama juga dengan berbola. Berbola daripada perkataan bola. Bola-bola. Bola-bola bila kita nak gandakan separannya jadi berbola. Sama juga dengan lelaki dan jejari. Okey, seterusnya ialah kata ganda berentak. Kata ganda berentak ini lebih kepada bunyi, ada bunyinya sendiri. Okey, contohnya kuih muih, lauk pauk, gunung ganang. Ada contoh lain lagi. Sayur mayur, gotong royong. Itu ialah kata ganda berentak, ada bunyinya. Okey, seterusnya yang terakhir ialah kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ini paling senang. Kenapa cikgu kata paling senang? Okey, lihat. Berjalan-jalan. Jalan-jalan ialah kata ganda. Okey. Kalau ada ber ialah imbuhan. Jadi, dia akan jadi kata ganda berimbuhan. Okey, sama juga dengan yang satu ni. Sama-sama. Sama-sama ialah kata ganda. Kalau ada ber di hadapannya, bermakna itu ialah kata ganda berimbuhan. Dan contoh yang ketiga ialah bermain-main. Main-main ialah kata ganda penuh, betul? Kata ganda penuh yang ini. Tapi kalau letak bermain-main, jadi kata ganda berimbuhan. Senang saja kata ganda. Okay. Seterusnya ialah kata tanya. Kata tanya ini biasanya apa? Digunakan bila? Untuk menanyakan sesuatu, betul? Lihat. Perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu boleh berada di awal atau di akhir ayat. Okay, contoh di awal. Kata tanya yang berada di awal ayat perlu disertai dengan perkataan dengan yang ni. Dengan kah. Mesti ada kah. Yang satu lagi, kalau dia di belakang, tidak boleh letak kah. Tidak perlu letak kah. Kalau ada di hadapan, perlu ada kah. Okay, lihat contoh. Supaya lebih jelas. Okay, siapa? Siapa ialah kata tanya. Siapakah? Cikgu kata kalau di hadapan, kalau kata tanyanya ini di hadapan, mesti ada kah. Betul? Mesti ada kah. Siapakah nama kamu? Okey, kalau di belakang contohnya pula. Nama kamu. Okey, siapa di belakang? Betul? Siapanya di belakang. Ada tak kah di belakang sini? Tak ada sebab siapa ini, kata tanya siapa ini berada di belakang. Okey, boleh bagi contoh lain kata tanya yang kamu telah pelajari? Okey, kata tanya ada yang pertama siapa, iaitu tadi tu. Yang kedua berapa. Yang ketiga apa, sepatutnya apa. Yang keempat mengapa. Yang kelima di mana. Dan akhir sekali bagaimana. Kalau berapa contohnya. Kalau berapa ni. Okey, kita nak ambil contoh berapa. Berapakah umur kamu? Mesti ada kah, betul? Sebab dia berada di hadapan. Kalau cikgu nak pindahkan berapa ni ke belakang, mesti ada kah ke tidak? Sepatutnya tidak ada kah. Contoh, umur kamu berapa? Betulkah umur kamu berapakah? Maksudnya salah. Umur kamu berapakah? Maksudnya salah. Kalau umur kamu berapa, baru betul. Sebab berapa ni di belakang. Kalau di hadapan, berapakah umur kamu? Itu betul. Kalau cikgu tanya berapa umur kamu, tak ada kah, maksudnya salah lah tu. Sepatutnya ada kah. Berapakah umur kamu? Faham? Okey, kata tanya ini mesti ada tanda tanya. Ini ialah tanda tanya. Biasanya kalau kamu jumpa tanda tanya ini, maksudnya ada kata tanya. Kata tanya siapa, berapa, apakah, mengapa, di mana, bagaimana. Ini ialah semua kata tanya. Faham? Okey, kalau faham kita lihat seterusnya. Okey, kata seru. Tahu tak kata seru tu kata apa? Kata seru ini biasanya digunakan untuk
Faham? Kita nak menerangkan perasaan kita, hendak menyatakan perasaan kita. Contohnya perasaan seperti sakit, marah, terkejut, heran, sedih, takut, terperanjat dan sebagainya. Okey, digunakan untuk membuat ayat seruan. Ni ialah tanda apa ni? Ni ialah tanda apa di atas ni? Ini ialah tanda seru. Yang tadi tu ialah tanda tanya. Yang ini tanda seru.
Jam kan? Okey, ditambah dengan ini. Apa benda ni? Tangan. Jadi bila jam dan tangan dicampurkan menjadi satu benda lain, iaitu jam tangan. Faham sudah? Itu ialah kata majmuk. Apa lagi kata majmuk yang ada yang pernah kamu belajar? Apa lagi yang pernah kamu belajar? Papan tulis, buku latihan. Apa lagi? Kotak mancis. Apa lagi yang kamu belajar? Pensel warna. Biasanya kata majmuk ni ada dua perkataan. Satu, dua. Satu, ni dua. Ada dua perkataan biasanya dalam tu. Sama juga dengan ni. Satu, dua. Ada dua. Kalau kamu nampak dua macam ni, itu ialah kata majmuk. Faham sudah? Okey, yang terakhir ialah imbuhan. Imbuhan ini paling senang kamu nak nampak. Paling senang kamu nak kenal pasti kalau jumpa dalam petikan. Okey, imbuhan ada 3, iaitu imbuhan awalan yang berada pada awal-awal perkataan. Yang kedua ialah imbuhan apitan. Dia terapit, dia tersepit di sana, iaitu ada di depan, ada di belakang juga. Dan akhir sekali ialah imbuhan akhiran. Akhiran ni berada di belakang sekali. Okey, kita lihat contoh. Okey, perkataan yang pertama ialah membasuh. Membasuh. Jadi mem ialah imbuhan awalan. Lihat di hadapan men, berjalan, mengemas. Ini ialah semua imbuhan. Yang belakang ini ialah kata dasar. Apa kata dasar bagi membasuh? Kata dasarnya ialah basuh. Apa imbuhan bagi membasuh? Imbuhan bagi membasuh ialah mem. Imbuhan bagi membasuh ialah mem. Faham? Jadi benda ini berada di hadapan. Bila berada di hadapan, berada pada awal-awal ini, dia jadi imbuhan awalan. Okey, seterusnya ialah imbuhan apitan. Ni yang cikgu cakap tadi. Dia berada di hadapan dan dia berada di belakang. Contohnya membersihkan. Mem, imbuhan awal. Kan, imbuhan akhiran. Jadi dia kena apit. Dia di tengah-tengah sini. Dia di tengah-tengah. Dia kena apit sini. Jadi itulah maksudnya imbuhan apitan. Kalau akhir sekali, imbuhan akhiran berada di belakang. Okey, lihat makanan, nyanyian, apalagi kasihi, hi, hayati, ti. Ada I belakang sini. Ni di belakang sekali, betul? Kalau di belakang sini menunjukkan akhiran. Faham sudah? Faham sudah setakat ini? Jadi cikgu itu saja daripada cikgu. Jadi cikgu harap kamu dapat sesuatu yang kamu dapat ingat semula apa yang telah kamu pelajari di tahun 1 dan di tahun 2, supaya kamu lebih bersedia ketika kita mulakan pembelajaran untuk tahun 3 dan juga tahun 2. Okey, faham? Sekian, terima kasih.